Mereka tukar nama. Judi ini mereka sebut Ararat. Sekarang dalam peta mereka padamkan judi, mereka tulis Ararat. Kenapa? Supaya penemuan arkeologi bertepatan dengan Bible. Itu saja. Sedangkan mereka sembunyikan nama judi yang ditemui kapal tersebut. Kalau tuan lihat dalam National Geographic, dia tak sebut pun judi. Dia sebut Ararat. Tempat yang ditemui kapal tersebut ialah Ararat. Itu yang disiarkan sedunia. Mereka padamkan nama judi, sedangkan judi dengan Ararat jauhnya 200 batu. Itulah permainan barat dalam arkeologi tentang kapal Nabi Nuh AS. 10 Muharram, peristiwa-peristiwa yang besar berlaku dan bagilah kita kenang pada 10 hari bulan Muharram, hari Ashura. Dan hari ini, malam ini, izinkan saya untuk mengenang peristiwa kapal Nabi Nuh AS. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Qamar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Telah mendustakan sebelum mereka, kaum Nuh telah mendustakan Nabi Nuh AS. Dan mereka mendustakan hamba kami. Mereka mengatakan Nabi Nuh gila dan harus dihalau. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya, Inni malum fantasir. Ya Allah, aku telah kalah dan berilah kemenangan. Lalu Allah katakan, Fatahna abwabas sama' bima'in munhamir. Lalu kami bukakan pintu langit dengan air yang mencurah-curah. Wajarnal al-dawiyuna faltaqal ma'ala alwin qadaqadid. Dan kami pancarkan daripada bumi mata air, dan mata air ini bertemu air pada langit dan air pada bumi atas apakah Allah yang telah takdirkan. Wa hamalna ta'ala zat al-wahyi wa dusur. Dan kami bawa Nabi Nuh di atas kapal yang dibuat daripada dusur. Zat al-wahyi wa dusur, yang dibuat daripada al-wah, luh, dibuat daripada papan yang rata, dan dusur, mismar, iaitu paku. Kami buat bahtera Nabi Nuh ini daripada papan dan paku. Dan bahtera tersebut berlayar dengan kehendak kami, dengan perhatian kami. Demikianlah balasan kepada mereka yang kafir. Dan kami tinggalkan ayat ini supaya bagi mereka yang berfikir. Allah menceritakan kaum Nabi Nuh yang telah mendustakan Nabi Nuh, dan Allah telah turunkan azab, air daripada langit dan air pada bumi yang bertemu, maka menghancurkan kaum tersebut. Dan tajri bi'ayuna jazaan liman kana kafir. Dan kapal itu berlayar dengan kehendak kami, dengan perhatian kami, dan demikianlah balasan bagi mereka yang kafir kepada kebenaran. Kaum Nabi Nuh telah ditenggelamkan, dan Allah selamatkan Nabi Nuh bersama dengan kaumnya yang beriman di atas satu kafar yang penuh. Dan ini berlaku dalam satu riwayat pada bulan Muharram. 10 Muharram, peristiwa yang sama seperti yang berlaku kepada Nabi Musa AS. Dalam satu hadis, ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, mereka dapati bahawa orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut. Lalu ditanya, Ma hadzal yaumul allazi tasumuh? Apakah hari ini yang mereka puasa, yang akan puasa? Dan sahabat bertanya kepada orang Yahudi, kenapakah kamu puasa hari ini? Faqalu hadzal yaumul azim. Ini ialah hari yang agung bagi kami. Anjallahu bi Musa wa qaumah. Dan hari inilah Allah telah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Dan Warqa Fir'aun wa qawmah, dan Allah telah warqa Fir'aun wa qawmah, dan Allah mentenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Wa sama Musa syukran, dan Nabi Musa berpuasa bersyukur di atas nikmat Allah. Panahnu nasumuhu, dan kami juga berpuasa, kata orang Yahudi. Faqala Rasulullah SAW, panahnu haqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak dan lebih aula daripada kamu tentang Nabi Musa. Wasamahu Rasulullah SAW, dan Rasulullah puasa pada hari 10 Muharram. Wa amara bisamih, dan Rasulullah menyuruh para sahabatnya berpuasa pada hari tersebut. Rawahu Ahmad, dan inilah rawat Imam Ahmad.
Dan Imam Ahmad dalam hadis ini juga mengatakan bahawa hazaimu istawat biha sapinah ala judi, dan hari ini jugalah selamatnya mendarat kapal Nabi Nuh di atas gunung judi. Wa sama Nuh wa Musa syukurillah. Musa dan Nuh alaihi salam telah berpuasa kerana bersyukur pada Allah SWT. Walaupun hadis yang kedua ini dikatakan agak dhaif. Allah menyatakan dalam Al-Quran hari tersebut, waqila yardu ma'ak, wahai bumi, telan air kamu, wa ya sama aqli'i, dan wahai langit, angkat kembali air kamu, wa ghidal ma', dan air telah surut, wa qadra amru wastawat ala judi. Urusan Allah telah terlaksana dan bahtera itu telah mendarat di atas gunung judi. Wakila bandalil qaumiz zalimin, dan dikatakan begitulah jauhnya orang zalim daripada kebenaran. Allah menceritakan selepas berlayar begitu jauh, begitu lama, dan kapal mula mendarat di atas gunung judi. Dan peristiwa ini berlaku ribuan tahun lepas, dan kini mereka dapat dengan pertolongan satelit, mereka dapat lihat di manakah kapal tersebut mendarat. Dan Nabi Nuh mengatakan, Rabbila tadar ala diminal kafirin dajara. Apabila Nabi Nuh tidak dapat lagi mengajak kaumnya selama ratusan tahun untuk beriman, lalu Nabi Nuh berdoa, ya Tuhanku, jangan tinggal seorang pun orang kafir di atas muka bumi, dan Allah musnahkan dengan banjir besar. Kapal itu dilihat daripada satelit, satu bentuk yang merupakan kapal dilihat di kawasan utara Turki. Inilah kawasan yang ditemui, kawasan mendaratnya kaum yang Allah sebut sebagai Al-Judi. Dan gunung ini masih disebut sebagai Judi oleh orang Turki sekarang. Orang Turki sebut Cudi. Gunung yang Allah sebut kapal Nabi Nuh mendarat, dan daripada langit kita lihat inilah tempat yang dikatakan tempat mendaratnya kapal bahtera Nabi Nuh pada 10 Muharram tahun ketika Nabi Nuh AS. Inilah gambar yang dilihat pada langit. Pada mulanya mereka menyangka satu bentuk yang structure yang telah menjadi fosil, dan mereka cuba mengkaji di kawasan lapangan tersebut, dan kapal ini telah ditemui oleh Turki ratusan tahun lepas. Di atas gunung ini kawasan datar, dan ada padang rumput yang subur. Orang Turki telah berkali-kali mengembala kambing di situ, dan mereka lihat kapal tersebut. Mereka tidak sangka bahawa kapal itulah kapal Nabi Nuh AS. Dan cukup indah kalau kita lihat dalam ayat balau Al-Quran tadi, Allah mengatakan wastawat ala judi, dan kapal itu mendarat di tempat atas, tempat rata, tetapi tempat tinggi. Wastawat ala judi maksudnya kapal mendarat tempat yang rata, tetapi tempat yang tinggi. Dan tempat itu sekarang dikenal pasti sebagai Gunung Cuti. Inilah yang kita lihat dari dekat, kesan yang telah menjadi fosil. Dan apa yang Allah sebutkan tadi adalah belayar di atas al-wah wa dusur. Al-wah ialah papan. Papannya tebal. Di sini kita dapati papan yang tebal, masih kita dapati yang telah hampir menjadi fosil, menjadi batu. Dan di sini juga ditemui paku yang banyak, paku yang panjang macam rivet. Dan Allah menciptakan kapal Nabi Nuh dibuat daripada kayu dan paku. Di manakah mereka temui? Di atas Gunung Cudi. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, mukjizat Al-Quran menceritakan bahawa kapal Nabi Nuh mendarat di atas Gunung Cudi. Gunung Cudi ini tidak pernah disebut oleh ahli kitab. Dalam kitab Taurat atau kitab Injil tidak disebut tentang Gunung Cudi. Dan di dalam Taurat dikatakan tempat mendaratnya kapal Nabi Nuh ialah di Gunung Ararat. Dan Al-Quran mengatakan tempat mendarat tempat mendaratnya kapal Nabi Nuh ialah Gunung Judi. Wastawat ala Judi, jelas. Dan orang Kristian mengatakan jatuh mendarat di atas Gunung Ararat. Mari kita lihat di manakah Ararat, di manakah Judi.
wa ghidal ma wa qadil amr wastawat ala judi. Dan inilah gunung judi dilihat daripada angkasa, tempat bergunung ganang di kawasan Georgia dan Turki. Masih berada dalam kawasan Turki, tempat pada wupuk yang luas tetapi dapat tanda tanah yang tinggi. Dan bangka ataupun fosil kapal tadi, kalau kita ukur sekarang, panjangnya 515 kaki. Panjang. Dan lebarnya 128 kaki. Itu tempat yang paling lebar. Pertengahan lebarnya adalah 85 kaki. Sangat besar. Dan badannya dalam kapal itu sedalam 51 kaki. Kemudian jarak di antara tempat yang min aqsa ila waqt safinah, daripada tempat yang paling lebar ke tempat yang hujung kapal sejauh 318 kaki. Dan banyak hadis-hadis menceritakan tentang kapal tersebut. Sangat tepat dengan apa yang ditemui di Gunung Judi. Dan inilah, maka apabila ditemui, seperti biasa yang mengisytiharkan ialah orang bukan kita. Pengkaji-pengkaji daripada barat datang dan mereka mendakwa mereka lah menemuinya. Tetapi apa yang orang barat tidak seronok ialah tidak ditemui di Ararat sebagaimana disebut dalam kitab mereka, tetapi di gunung di atas Gunung Judi. Orang Turki masih menyebut Cudi, J dengan sebut Cudi, itu disebut oleh orang Turki sekarang. Dan itulah tempat yang ditemui kapal Nabi Nuh dalam konteks kajian ekologi moden hari ini. Kita lihat dalam kitab Bible. Bible mengatakan bahawa bahtera Nabi Nuh mendarat pada bulan yang ke-7 di atas Gunung Ararat. Dan ini disebut dalam surah Genesis yang mereka percaya Genesis ini datang daripada Nabi Musa AS. Walaupun tidak ada bukti yang jelas demikian, tetapi sekurang-kurangnya dalam kitab Taurat disebut bahawa kapal Nabi Nuh mendarat pada bulan yang ke-7 di atas gunung bernama Ararat. Kita lihat di mana Ararat, di manakah Judi. Di sini kita lihat daripada atas, daripada langit. Ararat ialah gunung yang tertinggi di situ. Itu Ararat yang tuan lihat di atas. Kalau dapat di dalam kaca itu Ararat. Tetapi Judi di bawah. Judi ialah kawasan di bawah. Dan yang ditemui ialah di Judi. Bukan di Ararat. Ararat dengan Judi ini jauh, sangat jauh. Di pegunungan yang sama, tetapi tempat yang berbeza. Di dalam Taurat disebut bahawa kapal Nabi Nuh mendarat di Ararat. Dan Al-Quran mengatakan wastawat ala Judi. Dan sekarang kita lihat dari segi arkeologi, Ararat tempat yang sangat tinggi. Tak mungkin kapal dapat mendarat di situ sebab dia puncak yang tajam. Tetapi Ararat Judi ini tempatnya tinggi tetapi mendata di atasnya. Istawa dalam bahasa Arab maksudnya tempat yang mendata. Dan inilah ditemui kemudian dikembangkan di barat. Barat mengatakan mereka lah yang temui. Sedangkan orang Turki tinggal di kawasan tersebut dengan kambing-kambing mereka, cuma mereka tidak tahu itulah kapal Nabi Nuh AS. Dan dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh mereka, mereka sudah hampir pasti bahawa itulah peninggalan kapal Nabi Nuh AS yang sebagai untuk kita ambil intibar. Bagi mereka yang menentang kebenaran, itulah akibatnya sepanjang zaman. Inilah yang dikatakan Jabal Judi ataupun Gunung Judi yang terletak di kawasan utara ataupun di timur Turki, di selatan timur Turki, tenggara Turki. Dan jarak di antara Gunung Jabal Ararat dengan Judi ini jauhnya sekitar 200 mil, 200 batu. Dua tempat yang berbeza, bukan tempat yang sama. Sekarang ada kecenderungan orang barat, mereka tukar nama Judi ini mereka sebut Ararat. Sekarang dalam peta mereka padamkan Judi, mereka tulis Ararat. Kenapa? Supaya penemuan arkeologi bertepatan dengan Bible. Itu saja. Sedangkan mereka sembunyikan nama Judi yang ditemui kapal tersebut. Kalau tuan lihat dalam National Geographic,
Dia tak sebut pun judi. Dia sebut Ararat. Tempat yang ditemui kapal tersebut ialah Ararat. Itu yang disiarkan sedunia. Mereka padamkan nama judi, sedangkan judi dengan Ararat jauhnya 200 batu. Itulah permainan barat dalam arkeologi tentang kapal Nabi Nuh AS. Mari kita lihat. Allah mengatakan dalam surah Hud, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nabi Nuh berlayar dengan nama Allah. Dengan nama Allah kami berlayar. Dengan nama Allah kami berlabuh. Mursaha maksudnya kami berlabuh. Mursaha ini maksudnya daripada kataan rasyah. Rasyah maksudnya anchor ataupun sauh. Maksudnya kapal Nabi Nuh ada sauh. Bila Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dalam kata mursaha itu maksudnya kami berlabuh dengan menjatuhkan sauh. Itu maksud mursaha. Pelabuhan pun kita panggil mursaha. Dan bila kita berlabuh pun Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Maksudnya kapal Nabi Nuh ada sauh, anchor. Yang disebut dalam bahasa Nabi Nuh Ankara. Ankara ada kota, sebuah kota ibu negara Turki sekarang, Ankara. Diambil daripada batu yang ditemui di kawasan tersebut. Batu ini dipercayai sebagai sauh kepada kapal Nabi Nuh. Lalu berdasarkan kepada kajian arkeologi, mereka cuba membuat satu model bagaimanakah kapal Nabi Nuh berlayar di dalam lautan yang sangat-sangat bergelombang. Dan mereka mengatakan di bawah kapal Nabi Nuh ada banyak sauh yang dipasang di bawah kapal supaya kapal ini mantap tidak bergoyang ketika ombak yang besar. Dan itulah petunjuk ilahi kepada Nabi Nuh AS yang membuat kapal bahtera yang pertama ini. Sekarang ditemui banyak sauh-sauh ini di sepanjang daripada Ankara sampailah ke Gunung Judi tadi. Ditemui banyak sauh seperti ini. Ini sauh dia. Ini Ankara. Anchor, bila barat tidak ada istilah Ankara, mereka sebut anchor. Dan kita sebut sauh. Tuan-tuan yang saya hormati, para jemaah sekalian, kalau benar inilah sebagai sauh kapal Nabi Nuh, cuba bayangkan bagaimanakah besarnya sauh yang diletakkan di bawah kapal Nabi Nuh tadi. Supaya kapal ini mantap, bukan satu sauh tetapi berpuluh-puluh sauh. Kalau kita lihat model ini, terdapat berbelas-belas sauh ataupun anchor yang diletakkan di bawah kapal supaya kapal ini mantap dan tidak bergolek. Sekarang ditemui batu-batu ini sangat-sangat banyak. Bermula daripada Ankara sampailah ke gunung tadi. Ahli arkeologi membuat andaian bahawa ketika air mula surut, Nabi Nuh membuang satu demi satu sauh tadi. Siapa satu jalan, dia buang satu sebab air sudah semakin surut. Itu teorinya. Itu andaiannya. Sebab ditemui sepanjang daripada Ankara sampai ke Gunung Judi. Maksudnya apabila sampai berlabuh, maka sauh ini tidak diperlukan lagi, maka dilepaskan satu persatu. Oleh sebab itu sekarang kita temui sauh seperti ini. Tuan-tuan cuba lihat batu setinggi manusia, lebih tinggi manusia, ada lubang. Ini apakah yang dapat kita dapat simpulkan? Teknologi untuk tebuk batu sangat hebat. Ini mukjizat Nabi Nuh AS. Bayangkan bagaimanakah orang barat mengatakan itu zaman batu. Batu tidak boleh tebuk batu. Yang menebuk batu ialah dengan logam. Maka mereka buat teori, berbagai teori untuk menafikan mukjizat ilahi. Mereka kata satu masa dulu ada zaman tembaga, zaman batu, zaman besi, untuk menunjukkan bahawa manusia ini dulu mundur dan sekarang maju. Itu tujuan mereka letakkan berbagai-bagai teori yang menyesatkan yang diajar di sekolah, di universiti sampai hari ini. Ini ialah batu yang ditebuk oleh Nabi Nuh AS. Kesorangan, mukjizat ilahi. Dan ditemui banyak batu seperti ini yang dilepaskan sepanjang jalan daripada sepanjang ditemui menuju ke Gunung Judi. Dan akhirnya ditemui di Gunung Judi satu rangka kapal bahtera yang cukup besar. Dan apabila kita lihat di tapak kajian dan dibandingkan dengan hadis silsilah, bentuknya sama. Dan oleh sebab itu ditemui pula
papan-papan kayu yang sudah jadi fosil. Ini adalah papan yang Allah sebut wa hamalnatu ala zati alwahi wa dusur. Dan kami bawa Nabi Nuh itu di atas kapal yang dibuat daripada alwah. Alwah ialah papan rata. Papan rata yang menjadi dinding kapal itu kita lihat di sini. Masih dapat kita lihat bentuk alwah, luh. Dan disambung dengan pelekat dan masih ada lagi gam untuk melekat antara kayu. Dan tempat struktur yang kuat digunakan paku, mismar. Dan paku ditemui dengan banyaknya. Ini antara papan yang ditemui papan kapal tersebut. Ini papan telah diambil oleh Amerika, buat balik. Jepun ambil balik. China ambil dan tinggal sedikit sekarang. Sebab mereka ambil untuk kaji dari segi kajian arkeologi tentang usianya. Dan usianya sangat bertepatan dengan masa Nabi Nuh AS. Inilah di antara pengkaji dan papan yang menjadi body asas, menjadi asas kepada dinding kapal ini sangat tebal, tuan-tuan. Sangat tebal. Di antaranya dilekatkan dengan pelekat di tempat-tempat struktur yang penting, diadakan paku yang sangat panjang. Ini diambil oleh Jepun, dibawa balik ke Tokyo. Kerajaan Turki minta dikembalikan semula ke Turki. Sebab ini hak Turki, sebab kapal ini ditemui di kawasan wilayah Turki. Inilah sebahagian daripada kayu yang diambil daripada kapal tersebut. Mereka ingin mengkaji jenis apakah kayu tersebut. Dan berapa lamakah usia kapal tersebut. Dia sangat bertepatan dengan apa yang Allah sebutkan. Dibuat daripada kayu yang rata dan paku. Ini paku, tuan-tuan. Dengan alat detektor, metal detektor, kita lihat paku yang banyak yang telah tertanam dalam batu. Di kawasan pegunungan tersebut terdapat banyak paku. Paku ini sangat panjang. Di antaranya ini kita lihat di atas dan digali, inilah sebahagian daripada mismar. Yang Allah sebut dusur. Dalam ayat tadi, ayat Allah mengatakan alwah wa dusur. Dusur ialah paku. Dan sekarang sebesar ini, tuan-tuan. Sebesar, lebih pada tangan kita besar. Rivet yang digunakan untuk melekatkan di antara kepingan papan tersebut. Ditemui dengan banyak, inilah sebahagian daripada paku yang ditemui. Tepat sebagaimana Allah sebut sebagai mukjizat bagi mereka yang mengkajinya. Paku ini masih kekal dan teknologi logam ini telah terdapat ketika zaman Nabi Nuh AS. Bahkan ketika Nabi Adam AS, diriwayatkan Nabi Adam menggunakan pisau untuk menyembelih kibas dan binatang ternakan. Maksudnya, teori yang mengatakan zaman batu, zaman tembaga tertolak dengan riwayat yang dikemukakan dalam kisah Nabi Nuh AS. Dalam konteks ini, apa yang menarik ialah di kawasan pegunungan, di kawasan Turki ditemui kulit siput. Kulit siput yang banyak maksudnya gunung itu pernah berada di bawah lautan. Dan mereka jangkakan ini ketika zaman banjir besar yang Allah telah takdirkan. Apakah seluruh dunia yang telah ditenggelamkan? Atau sebahagian dunia? Inilah yang dibincangkan oleh para ulama, para saintis juga. Saintis mendapati bahawa gunung-gunung yang terdapat di Eropah Timur, semuanya dapat kulit-kulit siput yang banyak. Maksudnya, kawasan tersebut pernah ditenggelam oleh laut. Termasuk Himalaya. Himalaya adalah gunung yang paling tinggi. Juga ditemui kulit-kulit siput yang banyak. Apakah ini menggambarkan seluruh dunia? Yang banjir atas sebahagian dunia saja. Di mana tempat tinggalnya kaum Nabi Nuh ataupun seluruh dunia. Itu persoalan. Dan apabila ditemui di atas puncak gunung Himalaya, maka mereka yang mengatakan sebahagian dunia saja yang banjir, sekarang tercabar dengan data tersebut. Wallahu a'lam. Dalam konteks ini ialah makam Nabi Nuh AS yang terdapat di Jordan. Dan makam ini sangat panjang, saiz ketika itu manusia Allah ciptakan saiznya sangat tinggi, besar, sesuai dengan masa itu untuk survival ketika zaman awal manusia diletakkan di atas muka bumi. Saiz Nabi Nuh juga sangat panjang berdasar kepada makam ini. Tuan-tuan yang pernah melawat di Karak. Al-Karak di Jordan sekarang. Ini dikatakan makam Nabi Nuh AS.
Dalam konteks ini, Allah juga mengatakan waja'alna dzurriyyatahu minal baqin. Dan manusia yang ada hari ini ialah keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi ketika Nabi Nuh alaihissalam, semua manusia telah ditenggelamkan kerana mereka menentang ilahi, tetapi yang Allah selamat hanya satu kapal. Dan kemudian seluruh yang selamat di atas kapal telah Allah wafatkan. Yang tinggal hanyalah 3 orang anak Nabi Nuh yang bernama Sem, Ham dan Yafith. Yafith yang sulung, Ham yang tengah, Sem yang tengah dan Ham yang bongsu. Dan Imam Ahmad dalam satu hadis mengatakan bahawa Nabi SAW qala Sam Abul Arab, Sem anak Nabi Nuh ini menjadi ayah kepada seluruh orang Arab yang kita panggil Semitik. Semitik ini maksudnya keluarga daripada Sem bin Nuh AS. Dan Rasulullah mengatakan Waham Abu Habash. Ham ini ialah ayah kepada seluruh orang Afrika. Wa Yafith Abu Rum. Dan Yafith ialah bangsa yang paling besar di atas muka bumi. Dia adalah ayah kepada keluarga Rum, orang Kaukasian. Sekarang polis kena pasti manusia terdiri pada 3 jenis. Satu adalah Semitic, Mongoloid dan juga Kaukasian. Dan ini berdasarkan kepada 3 ayah manusia selepas Nabi Nuh AS. Dan Allah mengatakan wajana dzurriyyatahu minal baqin. Dan Allah jadikan zuriat Nabi Nuh itu manusia yang masih ada di atas muka bumi, semuanya bermula daripada Nabi Nuh AS. Selepas sebelum Nabi Nuh, dan mereka yang menentang Nabi Nuh, Allah musnahkan di dalam laut, dalam banjir yang besar tadi. Inilah wakan Nabi Nuh yang sangat panjang dalam konteks yang ada sekarang. Dan siapakah keturunan yang pertama daripada Nabi Nuh? Mereka ialah bangsa Kaukasian. Bangsa Kaukasian ini tinggal di kawasan kapal mendarat. Mereka adalah bangsa Rusia sekarang. Mereka adalah bangsa Chechen sekarang. Mereka adalah bangsa Dagestan sekarang. Itu adalah keturunan Nabi Nuh yang asli. Dalam konteks ini dikatakan dalam riwayat, Nabi Nuh minta anaknya bernama Yafith tinggal di sana. Kekal di tempat kapal mendarat. Anaknya pertama Yafith. Anak yang kedua, anak tengah Sem, diminta berpindah ke kawasan Mediterranean yang kita lihat sekarang di kawasan Palestin, di kawasan Turki, itu kawasan Mediterranean. Itu anaknya bernama Sem, Nabi Nuh minta berpindah ke situ. Anaknya yang terakhir, iaitu Ham, diminta berpindah ke Afrika. Dan anak yang bongsu inilah berpindah ke Afrika, menjadi bangsa Afrika. Sekali lagi, kajian arkeologi barat tersalah. Mereka mengatakan bangsa Afrika, bangsa paling tua, tidak benar sama sekali. Sebab dia adalah adik bongsu. Yang paling tua ialah bangsa Kaukasian. Yang sekarang masih kita panggil Kaukasian, dan polis forensik masih memanggilnya bangsa Kaukasian, maksudnya bangsa daripada anak pertama Nabi Nuh, iaitu Yafith bin Nuh AS. Dan inilah secara kasarnya manusia awal. Selepas banjir besar, anak anandanya yang sulung bernama Yafith diminta kekal di kawasan di mana kapal mendarat. Maksudnya orang yang tinggal di kawasan tersebut ialah orang asal keturunan Nabi Nuh. Anaknya yang bernama Sem diminta berpindah ke Syam. Syam itu asalnya Sem. Syam yang Syria, Jordan, Lebanon sekarang, itu ialah bumi yang diperuntukkan kepada anak tengahnya, iaitu Sem bin Nuh AS. Dan anak yang terakhir, Ham, diminta ke belakang ataupun turun ke Afrika dan menurunkan bangsa yang disebut sekarang sebagai Afrikano ataupun Negroid. 3 bangsa dunia, 3 ayah, dan semuanya daripada Nabi Nuh AS. Wajana, dan Allah kata tadi, wajana dzurriyyatahu minal baqin, dan Allah jadikan daripada zuriat Nabi Adam, daripada Nabi Nuh, sebagai manusia yang masih wujud di atas muka bumi hari ini. Tuan-tuan yang semati, kita lihat inilah keturunan Nabi Nuh AS. Dan kita cuba fokus kepada anak sulungnya. Anak sulungnya ialah
Yafith. Yafith ditakdirkan menjadi pemerintah dunia, seluruh dunia. Dan Allah takdirkan anak Sem bin Nuh sebagai para anbiya. Seluruh para anbiya datang daripada keluarga Nuh AS. Datang daripada ananda daripada Sem bin Nuh AS. Seluruh para anbiya. Daripada Nabi Ibrahim AS sampai ke akhir Rasulullah SAW. Ialah daripada keluarga Sem. Yang kita sebut secara Semitik. Tetapi sayang, orang Yahudi kata mereka Semitik, orang Arab bukan Semitik, sedangkan dua-dua mereka adalah Semitik. Orang Arab Semitik, orang Yahudi Semitik, dan keluarga-keluarga yang berdekatan juga Semitik, termasuklah orang Iran juga Semitik. Dari segi keturunan, mereka darah yang sama. Tetapi mereka berperang di antara saudara. Dan selepas itu, mereka berkembang sedunia. Dan keluarga Ham lah keluarga yang paling miskin di antara tiga keluarga ini, dan tempat yang paling gersang diletakkan keluarga anak Ham sebagai ujian daripada Allah SWT. Inilah keluarga Yafith yang besar. Turki, Mongolia, Korea, Jepun, Rusia, semua daripada anak Yafith. Dan tetap boleh lihat satu persatu. Semuanya China, termasuk jugalah Mongolia, termasuk Korea, Jepun, semua daripada anak Yafith bin Nuh AS. Dan sekarang DNA telah membuktikan perkara ini benar. Secara kasarnya, Yafith menurunkan bangsa Tatar, bangsa Rom, bangsa Rusia, bangsa Turki dan lain-lain. Yajuj Majuj juga daripada bangsa sama. Sem bin Nuh melahirkan bangsa daripada Arab, orang Yahudi, Israel, orang Embryon, orang Nafti dan kawasan di sekitarnya. Dan Ham bin Nuh ialah keluarga daripada Afrikano yang mendiami Afrika sekarang. Tiga saudara, tiga darah yang Allah berikan pada manusia ini. A, B, O. Tiga darah. Kita lihat seluruh manusia di dunia tidak lagi pada tiga darah. A, B, O. A, B, darah yang tak dapat dikategorikan. Sama ada A atau B. Tuan-tuan yang semati, kita lihat dari segi konteks sekarang. National Geographic membuat satu kajian untuk mencari DNA keluarga Semitik. Dan mereka temui bangsa yang paling dominan di atas muka bumi ialah keluarga Yafith bin Nuh AS. Ini keluarga Yafith yang daripada hujung ke hujung dunia, yang bertumpu di kawasan Turki, kawasan Iran, kawasan Rusia, Eropah, semuanya daripada keluarga Yafith bin Nuh AS. Dan keluarga ini dikatakan tidak ada para anbiya. Seluruh para anbiya Allah tentukan daripada keluarga Sem bin Nuh AS. Yafith Allah takdirkan menjadi penguasa dunia. Termasuklah Zulkarnain, termasuklah yang terkenal dalam sejarah pemimpin-pemimpin besar, semuanya daripada anak Yafith bin Nuh. Termasuklah keluarga-keluarga di Eropah, semuanya daripada keluarga Yafith bin Nuh. Dan yang tidak ada raja yang besar ialah daripada anak Ham bin Nuh AS, iaitu bangsa Afrikano. Dan dalam konteks ini kita lihat, kalau kita lihat dari segi DNA sekarang, orang UK, Great Britain 1% daripada darah Yafith. Yang paling banyak ialah orang Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, semua yang berasaskan dari Turki, kebanyakan ialah darah Kaukasian, iaitu 42%. Bangsa yang paling dominan di atas muka bumi ialah bangsa ini. Yang paling cerdik pun bangsa inilah. Kita lihat saintis-saintis yang muncul di atas muka bumi, kebanyakan daripada Al-Khazmi, kebanyakan daripada bangsa yang tengah, termasuklah Al-Biruni, Ibn Sina, semua daripada kawasan ini. Matematik semuanya diciptakan daripada kawasan ini. Matematik yang kita belajar hari ini bukan diciptakan di Eropah, tetapi semuanya daripada keluarga Yafith yang diciptakan di Iran, di Rusia, dan matematik ialah ilmu orang Asia, bukan Eropah. Sebab matematik dikembangkan oleh bangsa ini. Kemudian yang kebanyakan, yang sebahagiannya ialah di Spanyol juga bangsa yang sama. Ini kita panggil bangsa Kaukasian daripada keluarga Yafith bin Nuh. Sekarang kita ada kajian saintifik yang lebih tepat. Rupa-rupanya orang Turki sangat rapat saudaranya dengan orang Korea. Dengan orang Jepun, saudara yang sangat rapat. Barangkali sepupu baru. Dan ini dapat dibuktikan dengan bahasa
dapat dibuktikan dengan DNA yang lebih tepat, dan itulah yang sedang dikaji oleh mereka. Rupa-rupanya Korea dengan Turki bangsa yang sama. Kita tidak ada kajian. Dan polis forensik membuat jadual ini. Yang tebal A capital ialah yang dominan. AB ialah dari segi warna kulit. Kalaulah A dan B dua-duanya capital, dia dominan dengan dominan. Maksudnya orang kulit hitam yang paling hitam itu ialah daripada AB, orang yang paling sihat di atas bumi ialah orang kulit hitam. Orang kulit putih paling tidak sihat. Dan kita ingin kulit putih, sedangkan Allah jadikan orang kulit hitam itulah yang sihat. Kalau kita lihat siapakah yang menang 100 meter dalam lari pecut, tidak pernah orang kulit putih, kulit hitam. Kalau tinju, siapakah yang menang? Semua kulit hitam. Allah lebihkan kulit hitam dari segi fizikal, kesihatan. Berbanding dengan orang kulit putih yang A, B, B, yang kecil, yang paling bawah, ialah orang Eropah. Yang mata pun putih, bulu mata pun putih, itu paling tidak sehat. Inilah yang dikaji oleh forensik. Berdasarkan pada keluarga kullukum Adam, wa Adam turab, kamu semua daripada Adam, Adam dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum, dan yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Kita lihat darah. Di manakah A, di manakah O, di manakah B? Yang secara ringkasnya ialah orang kulit B ini dia tak boleh bau durian. Durian dia mutah. Kalau O dia suka durian. Orang di timur semuanya suka durian, orang Arab tak boleh bau durian. Orang Eropah tak boleh durian. Antara ciri A, B, O. Tuan-tuan rasa kita boleh tahu kita di mana. Dan tempat-tempat ini telah dilakukan oleh pengkaji tentang genetik manusia, di manakah A, di manakah O, di manakah B, dan kita telah bercampur aduk dan inilah membentuk satu bangsa manusia. Tetapi kita bersaudara walaupun sedang berperang sekarang. Inilah wajah manusia daripada keturunan Nabi Nuh AS. Daripada 3 anak Nabi Nuh AS, inilah wajah-wajah yang kita sebut sebagai Kaukasian, iaitu bangsa asal. Nabi Nuh AS melalui Yafis bin Nuh. Dan orang yang berada di kawasan Al-Rasya, itulah orang yang paling asli keturunan Nabi Nuh AS sampai sekarang. Dan orang Afrika, kulit hitam, orang Asia, juga tidak dapat kita lihat daripada mana konteks tadi. Dan orang India juga satu bangsa yang special, datang daripada 3 ayah. Nabi Nuh AS, Nabi Adam AS. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari juga, Rasulullah menyatakan, khalaqallahu Adam bituluhi situn zira'an. Allah menciptakan Adam yang tingginya 60 hasta. Bukan 60 hasta kita, 60 hasta Nabi Adam. Dan saiznya berkurangan sampai sekarang. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang bakulun man yudkhul jannah ala surah Adam, dan setiap yang masuk syurga nanti Allah jadikan dalam wajah setinggi Adam, dalam saiz Adam. Manusia semakin lama semakin kecil dan manusia sekarang sangat kecil. Ini bandingan Adam, Nabi Adam salam yang Allah ciptakan. Manusia semakin lama semakin kecil dan semakin kecil sekarang. Dan tuan-tuan, ini ada satu kajian dilakukan oleh pelajar-pelajar. Mereka cuba buat jubah Nabi Adam salam. Ini saiz Nabi Adam salam bandingkan manusia sekarang. Dan kain ini katanya kain putih yang sangat banyak digunakan untuk ditarik, diangkat dengan kren untuk tunjukkan saiz Nabi Adam salam. Manusia semakin lama semakin kecil. Sekali lagi bercanggah dengan barat yang mengatakan manusia dulu kecil, mundur, semakin lama semakin besar, semakin tinggi, bercanggah 100% dengan apa yang berlaku sebenarnya. Teori antropologi yang dipelajari oleh sekolah universiti semuanya palsu berbanding dengan sejarah Nabi Adam salam. Dan para jemaah sekalian, kalau kita bandingkan saiz Nabi Adam salam, ini dia saiznya. Yang digambarkan di situ dibandingkan pokok yang tinggi ataupun menara jam London, dan saiz manusia sekarang hampir tidak nampak.
Kalau dibandingkan Nabi Adam AS dengan manusia sekarang, hampir tak nampak manusia sekarang. Sangat kecil. Bercanggah 1% dengan apa yang di teori dilakukan di Barat dalam antropologi. Mengatakan manusia lepas, manusia yang mundur. Semakin lama semakin maju, yang sebenarnya yang dulu maju semakin lama semakin mundur. Dan pencanggahan yang sangat jelas dalam konteks ini. Kita lihat siapakah bangsa yang paling asli dalam konteks keturunan Nabi Nuh. Bangsa inilah bangsa yang kita sebut tadi, bangsa Kaukasia. Bangsa Kaukasia inilah bangsa yang paling asli, yang masih kekal keturunan Nabi Nuh AS. Dan mereka kebanyakan tinggal di Chechen. Orang Chechen, mereka kekal sebagai keturunan Nabi Nuh yang paling asli. Kalau tuan-tuan nak lihat orang keturunan Nabi Nuh asli, ialah pergi ke Chechen. Chechen adalah bangsa yang sangat istimewa. Termasuk Dagestan, mereka ialah keturunan asal Nabi Nuh AS. Tinggal di situ. Dipesan oleh andanya, anda tinggal di sini. Biar saudara lain pergi ke bawah. Anda tinggal di sini. Dan berkembang ke timur, sampailah ke China. Sampailah bangsa Slav. Bangsa Slav ialah bangsa Rusia sekarang. Keturunan daripada keturunan Yapis bin Nuh. Tetapi bangsa yang paling asli ialah bangsa Chechen. Chechen maksudnya adalah bangsa Nabi Nuh AS. Chechen dalam bahasa mereka ialah keturunan ayahanda yang selamat daripada banjir. Itu maksud Chechen. Dan mereka ialah keturunan yang paling asli daripada Nabi Nuh AS dan mereka kekalkan keturunan ini. Yang kedua adalah Dagestan. Mereka lah bangsa yang paling perkasa di atas muka bumi. Dan Dagestan, walaupun mereka berperang dengan Rusia dalam ratusan tahun, tak pernah dapat dikalahkan oleh Rusia. Sebab saiz mereka sangat besar. Mereka tinggal di pegunungan. Dan ini saiz mereka. Ini bangsa Dagestan. Yang kalau kita dalam Olimpik, yang jadi juara dalam kebanyakan Olimpik ialah orang ini. Mereka mewakili Rusia, mereka mewakili Bulgaria, mereka mewakili Romania, mereka mewakili negara Eropah. Mereka satu bangsa yang sama. Bangsa daripada Kaukasia. Bangsa keturunan Nabi Nuh AS. Kalau dalam Olimpik, semua kebanyakan medal dimonopoli oleh Rusia, Bulgaria, Romania, Slovakia, semua daripada bangsa yang sama. Keturunan Nabi Nuh AS. Walaupun mereka sebahagiannya tidak beriman hari ini. Dan inilah bangsa Chechen yang sangat perkasa, ahli gusti Rusia. Inilah orangnya. Dagestan yang tak pernah kalah pada Rusia. Mereka tidak ada senjata yang canggih, tetapi mereka tidak pernah menyerah kalah kepada Rusia yang begitu canggih senjata mereka. Inilah bangsa Chechen dan juara tinju sekarang ialah orang Dagestan. Inilah orang-orang tua di Dagestan, orang yang sangat taat kepada Allah. Barangkali bangsa yang paling taat kepada Allah di atas muka bumi ialah orang ini. Mereka satu hari dikatakan sentiasa berzikir. Dan mereka wajib berjanggut. Tidak ada bangsa Chechen yang tidak janggut. Tidak ada. Wajib. Solat berjemaah wajib. Dan pemimpin harus berzikir beratus ribu satu hari. Setiap pemimpin. Saya diberitahu pemimpin Chechen, Ahmad Kadyrov ataupun Ramzan Kadyrov, mereka kata 1 juta satu hari mereka berzikir. Saya tidak percaya. Tetapi itulah yang dilaporkan. Ini bangsa yang paling banyak berzikir di atas bumi ialah bangsa ini. Yang secara luarnya, yang zahir, yang batin Allah yang tahu. Tetapi itulah direkodkan. Mereka lah golongan tarikat. Dan mereka setiap masa ketika ada majlis zikir yang berterusan. Sekali-sekala kita temu di Mekah. Mereka tidak ramai ke Mekah sebab mereka adalah keluarga yang miskin. Tetapi mereka adalah bangsa keturunan Nabi Nuh yang paling taat. Dan diesahkan sebagai wanita paling cantik dunia adalah bangsa ini. Inilah keturunan Nabi Nuh yang asal. Yang masih kekal di Dagestan dan di Chechen. Tuan-tuan. Ini tempat tinggal keluarga Nuh yang asli. Tempat itu ialah di Rusia, Georgia, Azerbaijan, Armenia. Ini bangsa yang sama. Turki ialah bangsa yang asalnya sebagai pejuang Islam yang sangat kental. Dan bagaimanakah Islam sampai di sini? Dan Sayyidina Umar dengan firasatnya mengutus orang terbaik, sahabat terbaik ke sini. Sayyidina Umar mengatakan bahawa di bawah
pemimpinan yang dibawa oleh Suraqah bin Amr radhiyallahu anhu, orang Quraisy yang mengumpul seluruh sahabat orang Quraisy dihantar oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar supaya sampai mesej Islam kepada orang Dagestan keturunan Nabi Nuh AS. Dan mereka lah antara golongan yang awal menerima Islam di kawasan Asia. Dan inilah sejarah ketika Sayyidina Umar bin Khattab, panjang ceritanya, dihantarnya rombongan para sahabat untuk sampaikan mesej Islam di sini. Selain daripada mencari apa yang disebut sebagai tembok Zulkarnain. Dan mereka temui ketika zaman Sayyidina Umar, tembok Zulkarnain ini tempatnya. Wallahu alam tepat atau tidak, tapi inilah yang dicatatkan dalam sejarah Islam. Kita lihat, di sini ialah tempat para sahabat yang paling banyak syahid. Di tempat di Dagestan ialah bumi jasad para sahabat yang paling ramai yang letakkan di luar Madinah. Di sini dikatakan ada 40 orang sahabat yang dikebumikan di sini selepas mereka syahid dalam perjuangan di menentang satu bangsa yang perkasa, barangkali keturunan Ya'juj Ma'juj yang masih tinggal di kawasan tersebut. Dan inilah kubur mereka yang masih terdapat di Dagestan. Tuan-tuan yang melawat Dagestan, ini ialah makam para syahadat Quraisy yang dihantar khusus oleh Sayyidina Umar untuk sampaikan mesej Islam. Dan ini berada di Durban. Tuan-tuan lihat, Durban ialah ibu negara bandar besar kawasan tersebut. Dan di sinilah tempat Islam mula sampai ke Tengah Asia. Sebelum sampai ke alam Melayu, Islam sampai di lebih awal. Dan buktinya lah makam para sahabat yang berkumpul di Dagestan. Negara kita barangkali ada sahabat tetapi kita tidak pasti di manakah. Tuan-tuan, ini sebahagian daripada makam mereka. Ini masjid yang pertama yang dibina oleh ketika zaman Sayyidina Umar lagi. Masjid ini dinamakan Masjid Jumaah, terletak di Durban. Tuan-tuan yang pernah mendapat Durban menyaksikan inilah sejarah Islam yang awal. Dan kemudian selepas ratusan tahun kawasan ini dijajah oleh Rusia dan mereka telah dizalimi sampai hari ini. Tuan-tuan, inilah di antara dikatakan permakaman Quraisy yang paling banyak di luar daripada Madinah. Kenapakah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghantar special orang Quraisy ke sini? Wallahu a'lam. Dan ini dikatakan kubur para sahabat yang tidak dikenal pasti tetapi yang syahid di sini. Yang syahid dikenal pasti. Tetapi selain pada syahid tidak dikenali dan mereka panggil ini kampung Quraisy. Sahabat daripada bangsa Quraisy yang terpilih dihantar oleh Khalifah Islam supaya sampaikan mesej Islam ke kawasan ini. Dan inilah peninggalan mereka. Kenapakah mereka telah tinggal, ini kawasan mereka tinggal, dan sekarang tidak ada lagi peninggalan di sini, hanya tinggal kawasan bersejarah. Ini juga sebahagian daripada kampung Quraisy. Dan kemanakah mereka pergi? Tidak diketahui. Yang ada ialah perkampungan yang ditinggalkan. Dan barangkali tempat yang sukar air, itulah jangkaannya. Dan sekarang mereka sedang berjuang untuk membentuk kerajaan Islam tulen. Apabila Khalifah Islam yang terakhir telah jatuh, kerajaan Islam Utsmaniyah telah jatuh, mereka berjuang untuk membina kembali Khalifah Islam, tetapi sayang tidak pernah berjaya. Mereka sentiasa diburu oleh Rusia dan mereka sentiasa berjuang menentang Rusia. Mereka melantik presiden mereka yang disebut imam. Imam yang terkenal, Imam Mansur Washama, diganti oleh imam yang terkenal walaupun mereka tidak kerajaan tetapi mereka ada presiden. Dan yang paling terkenal ialah kali Imam Syamil. Imam Syamil ialah pejuang yang sangat ditakuti oleh Rusia. Walaupun dengan senjata yang sederhana, Rusia tidak pernah dapat menawan kaum tersebut. Sehinggalah kita lihat Rusia diambil alih oleh Bolshevik pada tahun 1918. Dua orang Yahudi yang sangat jahat, seorang bernama Lenin, seorang bernama Stalin, yang digerung oleh Yahudi untuk menghancurkan Islam di Rusia. Mereka telah dihantar ke Rusia untuk menghancurkan Islam purposely. Dan kedua-duanya bertindak untuk menghancurkan Islam di Rusia. Mula-mula sekali mereka hancurkan seluruh umat Islam yang ada di Rusia. Mereka membunuh dan mereka meruntuhkan masjid kita. Panjang sejarahnya. Jutaan umat Islam dibunuh daripada seluruh kawasan yang terlibat, kawasan tengah kawasan ini
dilakukan demikian. Sehingga bangsa Chechen tak pernah diam di negara mereka sendiri. Mereka berperang sepanjang zaman. Kali terakhir mereka berperang pada tahun 1995. Kali terakhir, dan mereka terus berperang. Mereka dizolimi, umat Islam dibunuh, mereka dihantar ke Siberia supaya mereka mati kelaparan, dan mereka, masjid kita diruntuhkan, nasib kita cukup malang. Ini orang Dagestan yang tidak surrender kepada Rusia. Mereka ditarik dan mereka syahid demikian. Berita ini tidak sampai ke negara kita. Ketika Perang Dunia yang kedua, kita lihat umat Islam di Dagestan, di Chechen dilakukan seperti ini oleh tentera Rusia. Dan tuan-tuan, akhir sekali, Chechen berperang kali terakhir dengan Rusia pada tahun 1995. Dan inilah pemimpin Chechen keturunan Nabi Nuh AS, yang asalnya adalah ulama mereka nama Ahmad Kadyrov, yang telah dibunuh oleh Wahabi. Wahabi sangat benci kepada pemimpin Islam di sini sebab mereka mengamalkan tarekat. Setiap unit kawasan Kaukasian mesti ada tarekat, dan sangat dibenci oleh Al-Qaeda yang ditubuhkan oleh Saudi, Amerika dan Yahudi. Namanya Al-Qaeda yang mengganas di seluruh dunia di atas nama Islam. Dan Islam dibenci kerana perancangan mereka, dan mereka lah yang membunuh ulama di Dagestan bernama Ahmad Kadyrov, diganti oleh anandanya bernama Ramza Kadyrov. Tetapi Allah takdirkan sesuatu yang sukar kita bayangkan. Selepas Rusia membunuh jutaan orang Islam, Rusia menghulurkan tangan persahabatan dengan orang yang diperanginya. Rusia menghulurkan tangan persahabatan kepada Chechen. Disambut dengan penuh waspada oleh pemimpin Chechen. Dan akibatnya, Rusia diberikan ruang untuk berkembang Islam. Mula-mula sekali mereka adakan majlis ulama, mereka adakan majlis baca Al-Quran, pertandingan Al-Quran, tilawah Al-Quran. Selepas Kuala Lumpur diadakan di Iran, dan yang ketiga diadakan di Rusia. Inilah usaha presiden mereka untuk menunjukkan bahawa kami tidak perangai Islam lagi. Memang kami bunuh umat Islam satu masa dulu, tapi sekarang kami mengadakan dasar berbeza. Kami hulurkan tali persahabatan kepada Islam. Dan kami iktiraf ulama Islam sebagai sebahagian daripada yang diiktiraf oleh kerajaan Rusia. Dan inilah di antara mufti kita, ulama kita yang diiktiraf oleh kerajaan Rusia hari ini. Dan persidangan ulama terbesar dunia bukan diadakan di Afrika, bukan diadakan di negara Arab, tetapi diadakan di Chechen, di Grozny. Inilah di antara ulama yang membincangkan siapakah aliran akidah yang benar dalam dunia ini. Sebab masing-masing kumpulan mengatakan mereka lah golongan yang benar, mereka lah golongan yang selamat daripada 73 kumpulan. Maka diadakan 300 ulama besar dunia dikumpulkan di Rusia untuk membicarakan siapakah golongan yang paling benar. Dan tuan-tuan boleh baca resolusi yang dikeluarkan oleh persidangan ini. Saya tak nak sebut di sini. Bacalah dengan tenang dan carilah kumpulan yang diiktiraf oleh ulama yang bersidang, seramai 300 ulama besar dunia yang telah membuat satu keputusan yang mendebarkan. Dan kenapakah sikap ini berubah sama sekali? Dan sekarang kita lihat Putin, daripada seorang yang sangat musuh Islam, sekarang menunjukkan sikap yang sangat lunak dengan Islam. Dan dia sedang mempelajari bahasa Arab, ingin memahami Al-Quran dengan jelas, dan dikatakan setiap pagi dia mulakan dengan Al-Quran. Presiden yang sangat dibenci di Malaysia ini. Dan jangan siapa yang menghina Nabi Muhammad depan dia. Jangan siapa yang menghina Rasulullah depan saya. Kamu tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manusia yang paling agung yang pernah berjalan di atas bumi, itulah Muhammad yang akan menghina, kata Putin. Berita ini tak sampai ke Malaysia. Yang sampai ialah berita yang menyokong New World Order. Tuan-tuan yang semati, dalam masa 10 tahun saja akibat daripada persahabatan ini, umat Islam telah keluar beramai-ramai, dan inilah pemandangan sebelum Covid. Ketika hari raya Aidilfitri kita, umat Islam telah memajari Masjid Moskow. Sebelum ini masjid diruntuh. Kemudian Putin memberikan dana untuk membina masjid-masjid yang diruntuhkan. Satu perkara yang sukar untuk kita pahami. Sekarang
kebangkitan Islam di Rusia tidak dapat dibendung lagi. Dan ini pemandangan pada hari Jumaat. Dan kita lihat ini suasana dalam universiti di Rusia. Siswinya memakai hijab Muslim dan bukan Muslim. Berbeza sama sekali dengan Malaysia. Yang separuh daripada kuliah kita, pelajar tidak pakai hijab, separuh lagi pakai hijab. Tetapi di Rusia hampir 100%. Rupa-rupanya Islam sedang berkembang cepat di Rusia. Dan inilah yang dibincangkan di dunia. Dan inilah pertandingan passion di Moskow. Kita lihat pakaian-pakaian yang diperagakan busana yang dilakukan oleh senioriti mereka tidak sama dengan senioriti kita, dengan artis kita. Berbeza sama sekali, seolah kita menyangka inilah negara Islam, kita sebaliknya. Tuan-tuan yang saya hormati, Islam sedang berkembang cepat di Rusia ini. Satu suasana yang tak pernah dikeluarkan kepada dunia. Mereka sembunyikan kebangkitan Islam yang luar biasa di Rusia. Dan ini ialah mufti kita di satu wilayah di Rusia. Dia mengatakan Muslimu Rusia sajakilun 40% minasukan qariban. Islam di Rusia sudah mencapai 40% dalam masa yang sangat singkat. Rakyat Rusia sekarang sudah hampir 300 juta manusia. Kalau 40% Islam, tuan-tuan, dia menjadi manusia yang paling ramai Islam di atas muka bumi. Bukan di negara Arab, bukan di Asia Tenggara, tetapi di Rusia. Sebelum Rusia bangkit sebagai kuasa Islam terbesar dunia, mari kita hancur kata musuh Islam. Dan itu sebab mereka masuk Ukraine untuk hancurkan Islam di Rusia. Dan tuan-tuan, di Malaysia tidak mendapat berita yang cukup. Sentiasa merujuk kepada CNN yang lidah Yahudi untuk membohongi umat Islam di sini. Dan inilah padri besar Rusia. Dia mengatakan bahawa apa yang berlaku di Rusia sekarang, saya yang saksikan. Kristian akan jatuh di dunia dan akan diganti oleh Islam. Dan the future belong to Islam di Rusia. Dan Rusia akan menjadi force Islam terbesar dalam masa 50 tahun akan datang. Oleh sebab itu, Amerika bersama dengan NATO menghancurkan Rusia demi untuk menghancurkan Islam. Itu sebab berlakunya peperangan yang hebat di Ukraine. Bukan untuk hancur Ukraine, untuk hancurkan Islam di Rusia. Dan tuan-tuan, benarlah apa yang Allah sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan kebenaran, dengan huda, dengan petunjuk, dan agamanya benar. Dan agama ini bakal mengatasi seluruh agama dunia. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan kita saksikan bahawa satu penjuru manusia telah muncul. Dan mereka adalah keluarga daripada bangsa Kaukasian, bangsa Slav. Mereka ialah keturunan Nabi Nuh AS yang sangat tulen. Dan mereka lah dijangka sebagai pejuang Islam akan datang. Dan kita umat Islam yang begitu lama, kita tertinggal sekiranya mereka ambil peranan umat Islam seluruh dunia ini. Islam sedang berkembang di Rusia, bukan di negara Arab, bukan di Afrika, bukan di Asia Tenggara, tetapi itulah yang kehendak Allah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.